Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah hati-hati kami, wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min alsinatina, hilangkanlah ikatan daripada lidah kami, yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kepadamu kami meminta ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas lagi suci bersih. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Ahlan-ahlan kepada semua ahlan-ahlan yang saya perasan dalam komen ada Amin, dia tu, kemudian Cik Siti dan juga True Book Kitchen, Mahayuddin, Ahlia, GTA Burger, Saujana Utama, Nur Hayati, Stuya, Rohana Rashid, Naim, ahlan-ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafizah Harun, ahlan-ahlan kepada semua. InsyaAllah dalam tempoh 30 minit ini, kita nak membaca sebagai ulang kaji berkenaan tentang Ramadan daripada buku yang kita selalu juga jadikan sebagai rujukan. Itulah buku Marhaban Ya Ramadan. Kita dah tiba berkenaan tentang tajuk sahur. Masya Allah. Maka sahur adalah antara waktu yang mana setiap daripada kita tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan. Mudah-mudahan sebagaimana kita diberi kekuatan untuk bangun sahur, kita juga dapat kekuatan untuk bangun bangun pada penghujung malam untuk ibadah dan juga untuk yang lain-lain insya-Allah. Ahlan-ahlan Ainun Wari, Hajjah Zalina Jamid dan juga yang lain-lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Maka apa berkata penulis buku, makan sahur adalah sunnah meskipun masih dalam keadaan kenyang. Nabi SAW menyuruh untuk makan sahur kerana di dalam bersahur adanya berkah sabda Nabi. Maka walaupun kenyang, maka kita makanlah sahur, bersahur walaupun sedikit. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah, kerana sesungguhnya di dalam bersahur ada keberkatan. Okay, sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i walaupun kenyang, kan ada orang kata, tak nak sahur lah sebab kenyang lagi makan murih, kenyang lagi berbuka. Maka sunnah untuk tetap bersahur walaupun sedikit. Kerana Nabi SAW menyebut sahur sebagai berkah. Sahur sebagai berkah. Sahur sebagai berkah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahur sebagai berkah. Kemudian Nabi SAW pun bersabda dalam hadis yang lain, hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah. Sabda Nabi, ista'inu binaumin nahari ala qiyamil lail. Sabda Nabi, bantulah untuk mendapat ibadah malam dengan tidur pada waktu siang. Lalu kita kalaulah nak ada kekuatan beribadah pada waktu malam, maka digalakkan untuk tidur pada waktu siang. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita digalakkan untuk tidur pada waktu siang.
Lalu untuk mendapat kekuatan ibadah malam, Nabi SAW galakkan untuk tidur pada waktu siang. Wa bi aklis sahuri ala siyamin nahar. Dan Nabi SAW bersabda, bantulah puasa kalian dengan makan sahur agar dapat kekuatan berpuasa pada siang hari. Maka ini dua hadis. Sebenarnya banyak hadis berkenaan tentang sahur, tapi daripada dua hadis ini, maka dalam mazhab Syafi'i, sunnah untuk sahur walaupun kenyang. Maka kalaulah sebelum ni kita mungkin tak nak bangun sahur sebab kenyang, maka lepas ni bangunlah sahur walaupun kenyang, kerana di dalam bersahur adanya berkah, adanya keberkatan. Kemudian bilakah waktu makan sahur? Muka surat 78. Daripada buku ni, muka surat yang ke-78. Maka bilakah waktu yang mana dikira sebagai makan sahur? Maka dalam mazhab Syafi'i adalah waktu makan sahur bermula setelah pertengahan malam. Apabila berlalunya separuh malam, maka sebenarnya makan pada waktu itu dah dikira sebagai sahur. Namun yang lebih afdal adalah melewatkan makan sahur sampai waktu tidak terlalu dekat dengan subuh, dan disunnahkan untuk menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa kadar 10-15 minit sebelum subuh. Maka walaupun sebenarnya kita boleh makan sampai azan, sampai masuk waktu subuh, kita boleh. Walaupun boleh. Adakah boleh minum air je? Boleh. Kalaulah dah kenyang ataupun memang tak makan banyak, walaupun hanya minum air, maka tetap dikira sebagai bersahur. Tetap dikira sebagai bersahur. Maka bilakah waktu yang paling afdal untuk makan sahur? Maka kita digalakkan untuk melewatkan sahur. Kita digalakkan untuk melewatkan sahur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alia. Okay. Mana handset lagi satu? Ambil je handset lagi satu, handset Umi. Oh, sekejap. Allahumma salli ala Muhammad wa'ala. Maka kita dilewatkan untuk makan sahur. Tapi di sini kena betul-betul faham. Yang disunnahkan, sebab dalam hadis riwayat Bukhari, maka para sahabat beritahu, maka kami berhenti makan sahur. Lebih kurang di antara kami berhenti sahur dan juga subuh, kadar bacaan 50 ayat. Alia, sini. Sebentar, maaf. Okay. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka walaupun digalakkan untuk lewatkan sahur, tapi bukan maksud lewat sampai dah azan baru nak berhenti, ataupun betul-betul nak dekat subuh baru berhenti. Maka itu tak sunnah. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari, para sahabat beritahu kami akan berhenti daripada waktu sahur tersebut adalah kadar bacaan 50 ayat. Sebab itu kalau kita tengok dekat jam solat, maka ada waktu imsak. Waktu imsak maksudnya bermaksud berhenti daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuklah makan, minum dan lain-lain. Maka kita katakanlah subuh sekarang lebih kurang 6.15. Lebih kurang 6.15. Maka sebaik-baiknya kita makan lewat dan kita berhenti lebih kurang jam 6 ataupun 65 minit. Kita berhenti. 10 minit sebelum azan dah disunnahkan, digalakkan untuk berhenti berdasarkan hadis yang mana para sahabat beritahu jarak antara mereka berhenti dan juga subuh adalah kadar bacaan biqadri khamsina ayah, kadar bacaan 50 ayat. Kemudian muka surat 78, seterusnya yang disebut sebagai makan sahur adalah walaupun dengan hanya minum seteguk air, walaupun seteguk air ataupun dengan satu suap makan, namun afdalnya adalah bersahur dengan kurma. Afdalnya bersahur dengan kurma. Maka namun tak ada masalah. Kalaulah nak makan dengan kenyang, nak makan nasi, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya
walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan kurma, dah dikira sebagai sahur. Dan kita dah pernah belajar dah sebelum ni, orang yang mana bersahur itu juga dah dikira sebagai niat. Orang yang mana dia bersahur itu juga dah dikira sebagai niat. Lalu kalaulah ada orang yang bersahur dan dia terlupa nak niat, maka sahurnya dalam mazhab Syafi'i dah boleh dikira sebagai pengganti kepada niat puasa. Sebab kenapa dia sahur? Sebab nak puasa. Maka sahur boleh jadi sebagai pengganti kepada niat sekiranya dia terlupa untuk niat. Okey. Kemudian sunnah yang ketiga waktu Ramadan dalam buku ini adalah memberi makan orang yang berpuasa walaupun sebiji kurma. Tapi afdalnya kalau mampu kita beri makan orang tersebut sampai kenyang. Maka daripada mana datangnya dalil walaupun sebiji kurma dan juga afdalnya sampai kenyang, maka adalah hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga hadis riwayat Ibn Khuzaimah, yang mana bila Nabi beritahu tentang kelebihan memberi makan orang berbuka puasa, ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim." Bukan semua kami mampu nak bagi makan orang berbuka puasa. Maka Nabi SAW bersabda, Allah bagi pahala ini walaupun orang yang memberi makan sebiji kurma, walaupun seteguk air ataupun satu sisip susu, Allah bagi pahala. Allah bagi pahala tersebut. Namun sabda Nabi, "Waman ashba'a sha'ima." Barang siapa yang, muka surat 79, barang siapa yang bagi orang berpuasa makan hingga kenyang. Lalu, walaupun sebiji kurma dah dapat pahala, tapi kalaulah bagi sampai kenyang, maka ganjaran dia lebih. Apakah ganjaran dia? Dapat pengampunan dosa dan Allah akan bagi minum daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis buku, daripada hadis kita belajar, kalaulah ada orang bagi kita makan, untuk berbuka puasa, maka sunnah untuk kita mendoakan untuk orang yang bagi makan tersebut, sunnah. Dan antara doanya adalah yang kita biasa dengar, iaitu akala ta'amakumul abrar, telah makan dengan makananmu orang-orang yang salih, wa sallat alaikumul malaikah, dan telah mendoakan ke atas kamu para malaikat, wa aftara indakumus saimun, dan telah berbuka di sisi kamu orang-orang yang berpuasa. Ataupun kalau kita tak hafal doa ni, apa-apa doa. Ada satu lagi doa yang Nabi suka baca apabila ada orang bagi makan kepada Nabi, itulah doa minta berkah bagi orang yang bagi makan tersebut. Allahumma barik lahum fima a'taitahum. Ya Allah, berkatilah mereka pada nikmat yang engkau kurniakan kepada mereka. Maka bila ada orang bagi kita makan buka puasa, janganlah kita makan je. Sunnah untuk mendoakan. Sebab itu adalah ajaran Nabi SAW. Dan kadang-kadang kalau kita tak mampu nak balas pun, tapi jangan pernah lupa untuk mendoakan orang yang bagi makan kepada kita, lagi-lagi ketika berbuka puasa. Dan kalaulah kita tak tahu apa-apa doa, sekurang-kurangnya ucapan jazakumullahu khaira, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Jangan pula kadang-kala dah ada orang bagi, komplain pula. Masya Allah, tabarakallah. Tak sepatutnya begitu. Bagi satu lauk je, kenapa tak dua? Bagi kuih je, tak ada makanan berat ke? Bagi apa ni? Macam tak perlu je. Jangan. Kita raikan apabila ada orang bagi, sebab orang yang memberi tu dia nak mengamalkan hadis baginda Nabi SAW. Dan kita pun tak tahu keadaan orang yang memberi tu, dia bagi dalam keadaan dia pun serba kekurangan mungkin. Maka sebab itu bersyukur, hargai dan doakan kembali orang yang memberi kita makan ketika mana berbuka puasa. Sunnah yang keempat. Apakah sunnah yang keempat? Maka kata penulis buku, sunnah untuk mandi hadas besar sebelum subuh. Sunnah. Lalu, kalaulah seseorang itu dia mandi hadas besar lepas subuh, adakah boleh? Adakah puasanya jadi batal? Ataupun bagaimana? Maka sebab itu kata penulis buku, paling afdal sunnahnya
adalah mandi hadas besar sebelum daripada subuh. Supaya bila kita mulakan puasa dalam keadaan suci daripada hadas besar. Namun, kalaulah seseorang itu mandi selepas daripada subuh, maka tidaklah membatalkan puasanya. Tak ada masalah. Kalaulah contohnya dia bersama dengan isterinya pada waktu malam, kemudian dia tak mandi pada malam tersebut, dia bangun sahur semua dan hanya mandi lepas azan subuh. Adakah puasanya sah? Sah, tak ada masalah. Adakah membatalkan puasa mandi wajib mandi hadas besar lepas subuh? Tak batalkan puasa. Apa dalilnya? Maka Nabi SAW pernah mandi hadas besar selepas daripada masuknya waktu subuh. Ini adalah hadis riwayat Aisyah dan juga hadis riwayat Ummu Salamah. Kedua-duanya adalah isteri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajar wa huwa junubun min ahlihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuknya waktu fajar sedangkan baginda masih dalam keadaan hadas besar disebabkan hubungan badan dengan isteri baginda. Thumma yaghtasil. Kemudian Nabi mandi selepas daripada masuknya waktu subuh, wa yasum, dan Nabi berpuasa seperti biasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka tak ada masalah kalaulah lepas subuh baru nak mandi wajib. Tak ada masalah. Cuma afdalnya adalah mandi wajib sebelum subuh. Supaya bila kita masuk dalam puasa dalam keadaan dah bersih daripada hadas dan kita boleh segera tunaikan solat fardu subuh di awal waktu yang merupakan satu fadilat dan keutamaan. Tapi kalaulah lepas subuh baru nak mandi, tak membatalkan puasa. Walaupun mandi wajib tersebut kadangkala nak kena sampaikan air ke telinga, maka tetap tak membatalkan puasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian sunnah yang kelima pada bulan Ramadan. Sunnah yang kelima pada bulan Ramadan. Maka sunnah yang kelima pada bulan Ramadan adalah jaga solat tarawih setiap malam. Kenapa? Sebab ianya setahun sekali je. Kita kalau nak buat tarawih luar Ramadan, maka tak ada orang buat. Tak ada orang buat. Bahkan akan dianggap sesat. Mana ada tarawih luar daripada Ramadan. Dan hadis-hadis berkenaan tentang tarawih, Nabi SAW sebut dengan perkataan qiyam. Man qama Ramadan. Barang siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadan. Dan antara maksud mendirikan solat malam di bulan Ramadan, kata para ulama hadis, adalah solat tarawih. Maka sebab itu, marilah sama-sama kita jaga solat tarawih hingga ke akhir Ramadan. Walaupun kita tak mampu buat banyak, yang penting adalah istiqamah. Kalau kita mampu buat penuh 20, Masya Allah. Kalaulah kita tak mampu, maka buatlah berapa yang mampu. Yang penting istiqamah. Janganlah lama kelamaan makin menurun. Mula-mula sekian, kemudian kurang 2, kurang 2, kurang 2. Bila dah masuk 10 malam terakhir, langsung dah tak ada. Maka jangan begitu. Penting, walaupun berapa pun kita buat, yang penting adalah istiqamah. Maka ini sunnah yang kelima pada bulan Ramadan. Menjaga solat tarawih setiap malam. Jaga solat tarawih setiap malam. Sunnah yang keenam yang kita nak jaga pada bulan Ramadan adalah melaksanakan solat witir. Masya Allah. Solat witir ni bukan sekadar Ramadan. Kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat witir pada Ramadan dan juga luar daripada Ramadan. Daripada banyak-banyak solat malam, solat yang paling afdal, paling tinggi kedudukannya adalah solat sunat witir. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada beberapa sahabat, contohnya Abu Hurairah, untuk jangan pernah tinggalkan witir. Maka sebab itu melaksanakan solat witir secara istiqamah pada Ramadan dan kalaulah boleh di luar daripada Ramadan. Jaga solat witir. Okey,
Maka poin yang pertama, kata penulis, berapakah jumlah rakaat? Maka dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim, maka Nabi SAW pernah menunaikan solat witir 1 rakaat. Maka sebab itu sekurang-kurang witir dalam mazhab Syafi'i adalah 1 rakaat, sekurang-kurang. Tetapi yang paling baik adalah 3. Paling baik adalah 3. Dan paling banyak berapa? Paling banyak boleh tunai witir sampai 11 rakaat. Sampai 11 rakaat. Dan kalau kita baca hadis riwayat Muslim dan Bukhari, maka dalam riwayat Aisyah diterangkan Nabi pernah solat witir 5, Nabi pernah selain daripada 3, Nabi pernah solat witir 5, pernah 7, pernah 9 dan 11. Dan riwayat yang mengatakan 13, maka ianya termasuk dengan solat selain daripada witir. Maka dalam mazhab Syafi'i paling minima 1 rakaat. Ini kalaulah ada orang yang mungkin tak biasa solat witir, baru kali pertama, maka mulakan dengan 1 dulu, tak mengapa. Ataupun bangun lambat, tinggal hanya beberapa minit nak subuh, ataupun sahur lama, tak witir lagi, maka sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tapi sebaik-baiknya 3. Dan paling banyak adalah 11 rakaat. Okey. Dekat sini kita nak terangkan tentang persoalan yang selalu ada pada bulan Ramadan. Terima kasih banyak-banyak yang beri gift Syarif dan hamba Allah. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Ahlan-ahlan kepada semua. Allahumma salli. Nak tanya, kuliah ni terbuka untuk yang tidak, yang ni open, kuliah ni tak ada masalah. Silakan. Cuma saya je tak dapat nak istiqamah. Sepatutnya setiap malam jam 11 malam, tapi kadang-kala saya ada tarawih jauh, tak sempat nak balik ataupun balik lambat, maka tak dapat nak istiqamah setiap malam. Tapi alhamdulillah malam ni balik awal, maka tu yang dapat buat. Kemudian penulis buku bawakan persoalan yang selalu orang ada, iaitu kalaulah dia dah buat witir dengan imam pada bulan Ramadan. Witir dengan imam ni afdal, witir dengan imam, sebab pahala dia besar, berjemaah, kemudian di masjid, jemaah yang ramai, maka pahala dia banyak. Maka kalaulah dia dah buat witir dengan imam selepas daripada tarawih, dia dah buat witir dengan imam, maka dia nak tutup juga dan dia bangun solat malam. Apa yang patut dia buat? Maka yang satu ni adalah dia tak payah ulang witir dia. Sebab dalam riwayat ada disebutkan la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Lalu dia dah selesai dah 3 rakaat witir. Dia dah selesai dah 3 rakaat witir pada awal malam, maka dia solatlah apa-apa solat pada penghujung malam, maka dia tak perlu nak solat ulang lagi witir. Itu satu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ini kita sebut dalam konteks mazhab Syafi'i. Ada kita sebut dalam konteks ahlan-ahlan daripada Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Maka dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya kalaulah seseorang itu dia nak buat witir sebagai penghujung, dia dah solat dengan imam. 3 rakaat. Dia tak perlulah solat 2. Dia solat 3 rakaat dengan imam. Dan pada waktu malam, hujung malam, dia nak buat lagi witir. Adakah boleh? Boleh. Cuma dia tak perlu nak batalkan witir yang dia dah buat. Dia tak perlu nak batalkan. Lalu apa yang dia buat? Dia cuma hanya tambah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka genapkan jadi 11 rakaat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka contoh, tadi kita dah belajar bahawa maksimum witir berdasarkan hadis Nabi pernah buat adalah 11 rakaat. Maka dia dah solat 3 rakaat di awal malam bersama dengan imam berjemaah. Maka kalaulah dia nak jadikan sebagai penutup selepas dia bangun solat malam adalah witir juga, maka dia boleh buat. Contohnya, tambah lagi 2 rakaat. Maka 3 rakaat awal malam dengan 2 rakaat penghujung malam jadi 5. Masih lagi dikira witir. Ataupun dia tambah 4 rakaat jadi 7, dikira witir. Ataupun tambah 6 rakaat, maka jadi 9 ataupun jadi 11.
Maka kalau 8 rakaat jadi 11. Itu yang kita nampak diamalkan di Mekah Madinah. Maka di Mekah Madinah selepas tarawih mereka buat witir. Tapi bila bangun pada hujung malam, selalunya mereka tambah lagi 8 rakaat. Selalunya 8 rakaat. Kenapa 8 rakaat? Sebab 8 rakaat itu menggenapkan yang 8 rakaat tu kita nak niat solat malam pun boleh. Kita nak solat niat apa pun boleh. Tapi kalaulah kita nak niat witir lagi afdal. Maka sebab itu kata penulis buku, seseorang yang telah solat witir 3 rakaat pada permulaan malam bersama dengan imam, maka boleh baginya untuk menambah solat witir pada waktu tahajud. Tapi dia tak bolehlah solat 3 dah, sebab nanti tak jadi ganjil. Witir maksudnya ganjil. Tapi dia solat 2-2. Maka tambah lagi 2. 3 tambah 2 jadi 5. Ataupun dia nak tambah 8 rakaat. Maka dia maksimumkan jadi 11 rakaat. Itu yang biasa dibuat. Dan itulah pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian persoalan yang lain tentang witir. Ini untuk musafir. Orang musafir, katakanlah dia buat jamak takdim. Orang musafir. Maka orang yang musafir bila dia buat jamak takdim, maksudnya dia solat isyak pada waktu maghrib. Dia musafir. Dia solat isyak pada waktu maghrib. Maka orang yang musafir buat jamak takdim, bila dia boleh buat witir? Adakah dia boleh buat witir lepas habis jamak takdim? Ataupun dia hanya boleh buat witir selepas daripada masuknya waktu isyak? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, witir waktunya bermula setelah selesai solat isyak. Walaupun dengan cara jamak takdim. Walaupun jamak takdim. Maka katakanlah kita buat jamak takdim pukul 7.30 katakanlah waktu maghrib. Habis solat jamak takdim pukul 7.45. Maka pada 7.45 tu sebab kita dah selesai isyak, kita dah boleh buat witir. Tak perlu nak tunggu waktu isyak-isyak. Sebab kita dah selesai isyak secara jamak takdim, dalam mazhab Syafi'i dah boleh dah buat witir. Sampailah masuknya waktu subuh. Kemudian yang seterusnya kata penulis buku, disunnahkan untuk membaca doa kunut pada rakaat terakhir witir pada bulan Ramadan bermula daripada 16 Ramadan. Sebab itu 16 Ramadan dalam mazhab Syafi'i sunnah untuk membaca kunut pada witir. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, maka dia bukan Ramadan je, dia sepanjang tahun dalam solat witir dia ada kunut. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Itu adalah pandangan mereka dan masing-masing ada dalilnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang seterusnya, sunnah yang ketujuh, kita sambung esok insya-Allah. Sebab dah lebih kurang 30 minit. Terima kasih kepada lebih kurang 110 orang yang bersama pada malam ni. 80 lebih dekat TikTok dan 40 dekat Facebook. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita sambung esok jam 11 malam insya-Allah. Kalaulah saya dapat balik tarawih awal. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan terjawab persoalan tentang witir dan lain-lain. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Jumpa lagi insya-Allah pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.